Salam sejahtera, matematik tingkatan 4, bab 8, sukatan serakan data tak terkumpul. Hari ini kita akan masuk topik kedua dan topik ketiga dalam 8.2 sukatan serakan. Jadi standar pembelajaran untuk topik kedua yaitu 8.2b ialah menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menguraikan data tak terkumpul. Jadi dalam topik ini kita akan belajar kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan. Yang pertama kita lihat julat. Julat, kelebihan bagi julat ialah julat lebih mudah dikira di mana kita hanya perlu menolak nilai maksimum dan nilai minimum. Tapi julat ini kelemahannya ialah kita tidak dapat memberikan satu gambaran yang baik tentang cara data ditaburkan. Seterusnya untuk julat antara kuartil. Julat antara kuartil ini dia sesuai digunakan apabila wujud pencilan atau nilai ekstrim. Jadi cara menentukan mana satu yang perlu digunakan antara julat atau julat antara kuartil ini ialah kita lihat data yang diberikan dalam soalan. Adakah data itu mempunyai pencilan atau nilai ekstrim? Jadi kalau soalan itu datanya dia beri pencilan atau nilai ekstrim, jadi yang sesuai digunakan ialah julat antara kuartil. Seterusnya untuk sisihan piawai. Sisihan piawai digunakan untuk membandingkan dua set data, di mana kalau kita dapat nilai yang kecil, maksudnya sisihan piawai kita nilai dia kecil, maka data adalah terserak berhampiran dengan min. Manakala jika sisihan piawai kita nilainya besar, maka data adalah terserak jauh daripada min. Sisihan piawai ini digunakan bila soalan beri kita dua set data dan kita diminta untuk membandingkan set data itu. Jadi kita tengok contoh soalan. Contoh soalan 10 dalam buku teks muka surat 224. Hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data ini. Seterusnya, tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Jadi yang pertama, kita cari julat. Julat ialah nilai maksimum kita tolak dengan nilai minimum. Jadi nilai maksimum kita untuk data ini, kita tengok data ini. Adakah data ini sudah disusun mengikut tertib menaik atau tidak? Jadi data ini sudah disusun mengikut tertib menaik. Jadi kita boleh terus ambil data. Jadi nilai maksimum kita ialah 40. Dan tolak nilai minimum kita ialah 10. 40 tolak 10 kita akan dapat 30. Seterusnya untuk julat antara kuartil. Julat antara kuartil ini ialah kuartil ketiga kita tolak dengan kuartil pertama. Jadi kuartil ketiga kita ialah 21. Kuartil pertama kita ialah 11. Macam mana kita dapat 21 dan 11? Oke, kita tengok. Kita tanda-tanda hujung ke hujung. Jadi kita dapat nilai di sini ialah median kita. Jadi kita tengok data di hadapan median ini. Data di hadapan median ini kita buat macam tadi, tanda dari hujung ke hujung. Jadi data yang tertinggal ini ialah inilah kita punya
kuartil pertama. Jadi kuartil ketiga kita ialah di selepas median ini. Kita buat macam tadi, tanda-tanda juga. Jadi data yang terakhir ini yang kita tidak tanda ialah kuartil ketiga kita. Jadi macam itulah kita tentukan kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jadi 21 tolak 11, kita akan dapat 10. Jadi, culat antara kuartil ialah sukatan serakan yang lebih sesuai karena wujudnya pencilan, yaitu 40. Jadi kalau kita tengok data yang diberikan, dari sini 25 hingga 40 ini pun kita sudah nampak jarak dia sangat besar. Jadi 40 ini kita sebut sebagai nilai ekstrim atau pencilan. Seterusnya kita tengok contoh 11. Masih dalam muka surat yang sama, jadwal di bawah menunjukkan pencapaian 2 orang murid dalam 5 ujian fisik. Jadi, soalan ini dia beri kita 2 data, yaitu data Aiman dan data John. Salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fisik. Tentukan siapa yang layak dipilih dan berikan justifikasi Anda. Jadi, kita disuruh untuk bandingkan marka Aiman dan marka John. Dan kita tentukan siapa yang dipilih untuk mewakili sekolah dalam pertandingan kuis fisik. Jadi, untuk soalan ini, kita akan gunakan sisihan piawai untuk menyelesaikan soalan ini. Jadi, yang pertama kita akan fokus kepada nilai Aiman. Pertama sekali kita cari min marka untuk Aiman. Jadi min ialah 40 kita tambah dengan 70. 90 tambah 85 kita tambah dengan 64. Kita bahagi dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan dapat min marka. Masuk dalam kalkulator, jawaban kita akan dapat ialah 69.8. Seterusnya untuk sisihan piawai. Sisihan piawai kita masuk dalam formula. Kita guna formula yang kedua ini. Jadi, yang pertama kita perlu cari hasil tambah X kuasa 2. Kita bahagi dengan N. Di 40 kuasa 2 tambah dengan 70 kuasa 2, seterusnya 64 kuasa 2. Kita bahagi dengan 5, seterusnya kita tolak dengan min kuasa 2 kita, yaitu 69.8 kuasa 2. Jadi kita akan dapat jawaban, masuk dalam kalkulator, dapatlah 17.67. Seterusnya, untuk John pula, kita cari min markah 80 tambah 65, kita tambah dengan 73, 58 tambah 73, kita bahagi dengan 5, kita akan dapat nilai, kalau masuk dalam kalkulator kita akan dapat nilai 69.8, di mana nilai min untuk marka John dan Aiman ini ialah sama. Jadi kita proceed untuk kira sisihan piawai. Jadi sisihan piawai kita masuk dalam formula 80 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2, kita tambah dengan 73 kuasa 2, 28 kuasa 2, 73 kuasa 2, kita bahagi dengan 5. So, seterusnya kita tolak dengan min kuasa 2. Ini kita akan dapat nilai, kalau kita masuk dalam kalkulator, kita dapat nilai 7.574.
Jadi, tadi sisihan piawai untuk Aiman kita kira kita dapat 17,67. Untuk John, sisihan piawai kita ialah 7,574. Jadi, John akan dipilih untuk menyertai kuis fisik. Justifikasi kita ialah sisihan piawai marka bagi John adalah lebih rendah karena pencapaian John adalah lebih konsisten. Jadi maksudnya kalau sisihan piawai kita rendah, maka John punya pencapaian itu menunjukkan dia lebih konsisten. Jadi oleh sebab itulah John yang dipilih untuk menyertai kuis fisik. Seterusnya kita teruskan topik 8.2c, yaitu membina dan mentafsir plot kotak bagi satu set data tak terkumpul. Selain daripada plot batang dan daun dan plot titik yang sudah kita belajar di 8.1, plot kotak juga merupakan satu kaidah yang digunakan untuk menunjukkan serakan suatu set data. Plot kotak ini dia dilukis berdasarkan 5 nilai. Jadi ini ialah contoh untuk plot kotak, bentuk dia seperti ini. Dia dilukis berdasarkan 5 nilai, yaitu kita tengok titik di sini, titik kedua, ini titik ketiga, ini titik keempat kita, dan titik kelima kita. Jadi untuk titik yang pertama ini, plot yang pertama ini ialah nilai minimum. Seterusnya plot kedua ini kita sebut sebagai kuartil pertama. Seterusnya, plot ketiga ini ialah median. Dan yang keempat ini ialah kuartil ketiga. Dan yang terakhir ini ialah nilai maksimum kita. Plot kotak ini menunjukkan sama ada satu set data adalah simetri pada median, dan plot kotak ini digunakan untuk membuat analisis dengan bilangan data yang banyak. Ini adalah antara plot kotak. Bentuk yang pertama ialah seperti ini, di mana mediannya berada di kedudukan tengah-tengah. Bentuk kedua ini, median kita nilainya berada hampir dengan kuartil pertama. Seterusnya untuk bentuk ketiga, median kita ini nilainya adalah menghampiri dengan kuartil ketiga kita. Jadi, bagaimanakah kita membina plot kotak? Jadi untuk membina plot kotak, kita tengok pada contoh buku teks muka surat 226, di mana data ini di bawah menunjukkan marka yang diperolehi oleh 15 orang dalam suatu ujian bahasa Cina. Ini adalah datanya, dan bagi set data ini, nilai-nilai seperti dalam jadwal berikut perlu ditentukan dahulu. Jadi untuk membuat plot kotak ini, kita perlu tentukan nilai minimum kuartil pertama, median kuartil ketiga, dan nilai maksimum kita terlebih dahulu. Jadi nilai minimum dalam data ini, yang pertama sekali kita perlu tentukan, adakah data kita ini sudah disusun mengikut tertib menaik atau tidak. Jadi bila kita tengok data ini sudah disusun dalam tertib menaik. Jadi untuk nilai minimum kita boleh terus ambil nilai yang terkecil ini terus. Jadi nilai minimum kita ialah 35. Seterusnya, untuk lebih mudah, kita tentukan dahulu nilai maksimum kita. Jadi nilai maksimum kita ambil terus nilai ini, yaitu 75. Seterusnya, kita guna teknik tanda dari hujung ke hujung. Jadi tanda sini, hujung lagi. Tanda
Jadi kita nampak satu yang terakhir ini yang kita tidak tanda, ini adalah nilai median kita. So, untuk tentukan kuartil pertama kita tengok nilai selepas median ini di sebelum dia data-data ini, kita guna teknik yang sama, tanda hujung ke hujung. Kita tanda. Jadi nilai yang tertinggal inilah kita punya kuartil pertama. Jadi untuk kuartil ketiga kita tanda dari hujung ke hujung, yaitu nilai selepas median ini. Jadi data yang tertinggal, nilai yang tertinggal inilah kita punya kuartil ketiga, yaitu 68. Seterusnya, daripada nilai-nilai yang kita perolehi sebentar tadi, kita akan plot kotak di dalam graph. Yang pertama sekali kita perlu buat ialah kita buat skala, yaitu ini. Skala ini kita tentukan skala yang sesuai mengikut data yang kita ada. Jadi di sini kalau kita tengok data ini, data yang sesuai digunakan adalah skala 5. Jadi sini 35, 40, 45, 50, 55 dan seterusnya sampai 75 nilai, yaitu nilai maksimum kita. Seterusnya kita buat plot. Kita plot nilai minimum dan kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum kita di atas skala yang telah kita lukis sebentar tadi. Jadi nilai minimum kita punya nilai minimum 35. Jadi kita tengok dalam skala ini 35. Jadi plot di sini di atas. Seterusnya untuk kuartil pertama kita plot lagi di atas nomor 45 nih. Seterusnya untuk median kita ialah 57. Jadi sini 55. Jadi di sini kita punya 57. Plot di sini. Seterusnya untuk kuartil ketiga kita yaitu 68. So 68, 65, 66, 67 dan 68. So 68 kita di sini plot. Seterusnya untuk nilai maksimum kita ialah 75. Jadi plot di sini. Selepas kita sudah plot titik-titik, barulah kita lukis plot kotak kita, yaitu bentuk kotak, garis, lukis kotak, dan siap. Begitu saja. Oke, seterusnya kita tengok contoh soalan yang terakhir. Contoh 12 dalam buku teks muka surat 227. Diberi plot kotak. Jadi kita sudah diberi plot kotak ini. Apa yang kita diminta dalam soalan ini ialah kita nyatakan median kuartil pertama dan semua ini. Jadi yang pertama ialah median. Kita tengok dalam plot kotak ini, median kita ialah ini. So median kita mengena di sini. So di sini 50. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu kotak kecil ini mewakili 2. So di sini kita punya nilai ialah 52. So median kita ialah 52. Kuartil pertama kita yaitu di sini. So 32, 34 dan sini ialah 35. Seterusnya kuartil ketiga kita ialah 60, 62 dan 64. So kuartil ketiga kita ialah 64. Seterusnya untuk julat antara kuartil. So julat antara kuartil ini ialah kuartil ketiga kita tolak dengan kuartil pertama. Kuartil ketiga kita ialah 64. So 64 kita tolak dengan 35, kita akan dapat nilai 29. So julat antara kuartil ialah 29. Seterusnya adalah nilai minimum. So nilai minimum kita ialah ini. Jadi nilainya adalah 18.
Untuk nilai maksimum di sini, so 80. Jadi julat ialah nilai maksimum kita tolak dengan nilai minimum. Jadi nilai maksimum kita ialah 80, kita tolak dengan nilai minimum ialah 18. Jadi jawaban yang kita dapat ialah 62. Jadi julat kita ialah 62. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.